Assalamualaikum, saya Sofiatul Janah binti Sabri, nombor metrik 261379. Okey, pada video kali ini saya akan buat presentation individu mengenai akta dan kod etika kaunselor. Dalam bahagian ini, saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai kategori-kategori yang terdapat dalam akta dan kod etika kaunselor, iaitu beneficiency, null maleficiency, autonomy, fidelity, justice, informed consent, veracity, imposed value, conflict of interest dan juga dual relationship. Adakah kamu semua tahu apa itu yang dimaksudkan dengan beneficiency, null maleficiency, autonomy? Kalau tak tahu, tak apa, jangan risau. Saya akan huraikan dengan lebih lanjut lagi untuk seterusnya. Sebelum menghuraikan kepada yang lebih lanjut, saya nak beritahu dulu apa yang dimaksudkan dengan akta dan kod etika kaunselor. Okey, menurut tokoh iaitu Othman Mohamed 2005 mengatakan bahawa kod etika merupakan tata susila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli daripada sesuatu profession. Okey, maksudnya akta dan kod etika kaunselor ni merupakan satu garis panduan kepada profession-profession yang ada. Okey, akta dan kod etika kaunselor ni amat penting bagi memastikan dapat menjaga martabat profession untuk mencapai suatu standard amalan profession yang baik. Okey, di sini maksudnya benda ni amat penting lah supaya kita dapat jaga, kita dapat memartabatkan profession kita. Sekarang kita akan lihat secara lebih mendalam lah apa itu yang dimaksudkan dengan beneficiency. Beneficiency dapat dirujuk kepada satu amalan yang melakukan perkara berfaedah dan mendatangkan kebaikan serta kebajikan kepada klien. Okey, di sini saya telah sertakan contoh conference case bagi beneficiency. Yang mana kes Encik Bakri. Encik Bakri merupakan seorang kaunselor yang berkhidmat di Pusat Kaunseling Universiti X. Beliau telah berkhidmat dalam bidang tersebut selama 8 tahun dalam kaunseling keluarga ni. Pada suatu hari, Cik Bakri ni didatangi oleh pelajar baru yang bernama Cik B. Cik B ni di pelajar baru, dia tak tahu apa-apa lagi. So, dia ni ada masalah kemurungan, iaitu depression. Bila dia ada masalah ni, dia nak ubat masalah dia, dia jumpa dengan kaunselor. So, tak nak jumpa dengan kaunselor, dia tak tahu mana kaunselor. So, dia pergi pusat kaunseling. Pergi pusat kaunseling ni, terjumpa lah dengan Cik Bakri. So, kepada Cik Bakri lah dia ceritakan masalah-masalah yang dia hadapi. So, bila Cik Bakri dengar permasalahan dia, Cik Bakri merasakan bahawa dia tak mampulah untuk menyelesaikan, untuk menghandle kes Cik B ni. Sebab dia ni berkaitan dengan kaunseling keluarga. So, tak ada kemahiran berkaitan dengan permasalahan Cik B ni. So, Cik B pun minta tolonglah daripada Cik Bakri supaya dia kenalkan kepada mana-mana yang Cik Bakri kenal supaya dapat selesaikan masalah dia ni. Tapi Cik Bakri ni menolak permintaan Cik B. Mengatakan bahawa Cik Bakri ni sibuk hari ni. Banyak sesi kaunseling dia nak buat. So, dia tak boleh tolong Cik B. Dia suruh Cik B pergi sendiri untuk dapatkan kaunselor tersebut. So, benda ni kita dapat lihat bahawa Cik Bakri ni telah menyalahi akta dan kod etika kaunselor. Yang mana akta tersebut adalah pada akta A11B. Bahagian ketidakupayaan membantu klien. So, dalam akta ni dicakap bila seseorang kaunselor tak dapat membantu klien, dia mestilah mengelakkan daripada lakukan sesi kaunseling. Namun begitu, dia mestilah menghuraikan rujukan-rujukan yang ada supaya klien tersebut dapat gunakan sesi kaunseling yang lebih baik. So, dia perlulah, Cik Bakri tu perlulah bagi rujukan kepada Cik B. Perlu tolong Cik B dapatkan kaunseling yang baik untuk selesaikan permasalahan dia. Yang kedua adalah non-maleficiency. Non-maleficiency merujuk pada sikap kaunselor yang menjauhi daripada melakukan suatu perkara yang tidak baik kepada klien. Okey, non-maleficiency ni bermaksud kaunselor tu bertanggungjawab untuk menghindari daripada berlakunya kemudaratan ataupun ancaman kepada kaunselor ataupun klien tu sendiri. Okey. Di sini telah saya sertakan satu kes Ayu, conference case bagi null maleficiency. Sekarang kita lihat, Ayu merupakan seorang mahasiswa di Universiti X. Dia sangat aktif dalam kegiatan sukan dan amat berminat dengan aktiviti lasak. Tapi dia ada masalah fobia kepada ketinggian. So, dia tak bolehlah kalau nak sertai benda-benda yang berkaitan dengan ketinggian seperti hiking, wall climbing dan sebagainya. So, Ayu rasakan masalah ni menghalang aktiviti harian dia yang minat kegiatan lasak. So, dia jumpalah dengan kaunselor iaitu Puan Aminah. Puan Aminah ni setuju untuk jadi kaunselor dia. So, dalam sesi kaunseling tu, semasa buat alternatif, Puan Aminah ni mencadangkan Ayu untuk panjat pokok.
Alternatif dia panjat pokok supaya Ayu ni dapat selesaikan permasalahan dia. Permasalahan fobia dia lah kepada ketinggian. Benda ni Ayu merasakan dia tak bersedia lagi untuk lakukan perkara tersebut. So Ayu ni menolak lah, tapi tetap dipaksa oleh Cik Aminah dengan mengatakan bahawa alternatif ni memang berkesan untuk fobia. So benda tu Ayu merasakan dia agak takut lah sebab dia tak bersedia. Dia masih rasa berdebar-debar, ingin muntah dan juga nak pengsan kalau berada pada ketinggian yang sukar dicapai. So benda ni kita dapat lihat bahawa Cik Aminah ni telah melakukan kesalahan dalam akta dan etika kaunselor. Yang mana pada akta A2A bahagian persetujuan termaklum dan juga akta A4A menghindari kemudaratan. Okey, persetujuan termaklum ni bermaksud Cik Aminah tu perlu dapatkan persetujuan daripada kedua-dua pihak dulu untuk lakukan alternatif tersebut. Dan juga A4A ni menghindari kemudaratan yang mana Cik Aminah ni tak boleh buat perkara ataupun alternatif yang boleh membawa kepada kemudaratan klien. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada autonomi. Autonomi merujuk kepada kebebasan klien untuk membuat sebarang keputusan bagi diri mereka sendiri. Yang ini bermaksud kaunselor tu tak patut campur tangan. Maksudnya kaunselor ni dah ada kebebasan untuk buat keputusan bagi diri dia sendiri. Okey, kes Raju merupakan satu conference case berkaitan dengan autonomi. Di sini Raju mempunyai konflik dengan diri dia sendiri. Raju ni sering terlibat dengan perhubungan bebas yang mana baru-baru ni teman wanita dia disahkan menghidap HIV. So Raju ni mengalami tekanan lah, dia takut untuk buat pemeriksaan kerana dia bimbang dia juga mempunyai penyakit yang sama dan mendapat stigma yang negatif daripada masyarakat. So untuk hilangkan kebimbangan dia pergi jumpalah dengan kaunselor. So kaunselor tu dia ceritalah segala permasalahan dia. Lepas dia menceritakan tu segala beban dia rasa agak lega lah kerana telah menceritakan beban dia. So dia cakap dia nak buat sesi kedua dengan kaunselor tersebut. Apabila hadir pada sesi kedua, didapati bahawa kaunselor tersebut cakap dia telah mendaftarkan nama Raju ni untuk buat pemeriksaan kesihatan di sebuah hospital tertentu. So benda ni Raju terkejut lah sebab kaunselor tu tak mendapatkan kebebasan pun untuk buat pilihan sendiri. So benda ni kita dapat lihat bahawa kaunselor tu telah menyalahi akta A2A bahagian persetujuan termaklum dalam perhubungan kaunseling. Yang mana kaunselor tu mestilah mendapatkan persetujuan daripada dua pihak. Yang mana klien tu ada kebebasan. Klien ada hak untuk buat pilihan bagi diri mereka sendiri. Seterusnya kita akan pergi pula kepada fidelity. Fidelity bermaksud kejujuran dan keikhlasan seorang kaunselor dalam perhubungan untuk menolong klien dalam sesi kaunseling. Okey, di sini saya sertakan contoh conference case bagi fidelity. Kes Alia. Alia merupakan seorang kaunselor keluarga yang baru berkhidmat dalam bidang tersebut. Beliau ni kurang berpengalaman dalam masalah rumah tangga sebab dia masih belum berkahwin. So penceritaan masalah klien dia, dirasakan dia tak dapat buat celik akal dengan baik lah sebab dia tak ada kemahiran tersebut. Untuk pecahkan kebuntuan ni, Alia menceritakan segala permasalahan klien ni kepada kakak dia untuk dapatkan tips. Sebab kakak dia ni dah kahwin, so dia rasa bila cerita dengan kakak dia akan dapat tips untuk selesaikan masalah klien. Kebetulan salah satu daripada klien dia ni kawan kepada kakak Alia. Jadi bila klien ni dapat tahu Alia ni sering menceritakan permasalahan klien kepada kakak dia, klien rasa kecewa lah. Sebabnya dia tidak pernah meminta sebarang persetujuan daripada klien untuk menceritakan permasalahan ni untuk merujuk kepada orang luar. Sebenarnya kita dapat lihat bahawa kaunselor tersebut iaitu Alia telah menyalahi akta B1C bahagian menghormati kerahsiaan. Di sini kita dapat lihatlah bahawa Alia ni tidak menghormati rahsia klien dengan menceritakan segala permasalahan itu kepada orang luar. Walaupun untuk rujukan sekalipun. Kalau untuk rujukan, kaunselor perlulah jujur dengan klien, perlu meminta persetujuan daripada klien untuk buat benda tersebut. Dan benda ni kita dapat lihat bahawa Alia telah menyalahi akta dan etika kaunselor bahagian fidelity. Sekarang kita akan pergi pula kepada justice. Justice merujuk kepada sikap kaunselor yang memberi keadilan kepada semua pihak yang terlibat tanpa mana-mana unsur diskriminasi. Okey. Berdasarkan slide ini, telah saya sertakan satu conference case yang berkaitan dengan justice, iaitu kes Lily. Lily ni dia ada dua orang klien yang terdiri daripada status ekonomi yang berbeza.
Iaitu klien X ni dia petani, ekonomi dia rendah sikit. Dan klien Y ni dia doktor, ekonomi dia tinggilah sikit. So dalam sesi kaunseling ni dilihat bila Lily ni nak lakukan sesi kaunseling dengan klien Y iaitu doktor tu, dia sering mencari tempat yang bersih, kemas untuk adakan sesi kaunseling. Tapi bila bersama klien X ni, dia buat je kat mana-mana yang dia rasa okey. Dia rasa sesuai. So benda tu Lily ni juga rela membatalkan janji untuk mengadakan sesi kaunseling bersama klien X yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bila klien Y ni minta dia untuk buat sesi kaunseling pada hari yang sama dengan memberikan imbalan wang. Okey, di sini dapat dilihat bahawa Lily ni telah melanggar akta dan kod etika kaunselor. Yang mana pada bahagian akta A10E, bahagian menerima hadiah, dan juga akta C5, diskriminasi. Okey, pada akta A10E, menerima hadiah ni, maksudnya Lily tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk sogokan. Dan juga akta C5, iaitu diskriminasi, yang mana Lily ni tak boleh melakukan diskriminasi ekonomi terhadap kedua-dua kliennya. Okey, seterusnya adalah informed consent. Informed consent ni juga dapat dikenali sebagai persetujuan termaklum. Informed consent ni melibatkan persetujuan daripada dua-dua pihak, iaitu kaunselor dan juga klien untuk melaksanakan sesuatu perkara dalam sesi kaunseling tersebut. Okey, maksudnya di situ dapat saya berikan satu contoh conference case yang berkaitan dengan informed consent, iaitu kes Karina. Karina ni merupakan seorang pakar kaunselor perkahwinan yang telah berkhidmat selama 15 tahun. So Karina ni banyaklah lakukan penyelidikan. Bila buat penyelidikan ni, dia ambil beberapa orang klien dia untuk jadikan sampel dalam penyelidikan tersebut. So bila dia terbitkan penyelidikan ni, artikel yang dia buat ni, dia sertakan nama-nama klien, butiran peribadi klien tu dalam artikel tersebut, tanpa meminta persetujuan daripada klien-klien dia yang dijadikan sampel tu. So benda ni menimbulkan rasa tak puas hati lah klien dia ni, sebab dia ni tak pernah pun minta persetujuan terlebih dahulu untuk untuk keluarkan butiran peribadi klien. So benda ni kita lihat bahawa Karina ni telah menyalahi akta dan etika kaunselor, yang mana pada akta 87D bahagian pendedahan maklumat penyelidikan, yang mana seseorang ni, kaunselor ni, perlulah terlebih dahulu meminta persetujuan, mendapatkan persetujuan antara dua pihak untuk menerbitkan sesuatu penyelidikan yang memerlukan butiran peribadi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada veracity. Veracity bermaksud sikap kaunselor yang sentiasa jujur dan tulus dalam berkhidmat agar dapat memberikan keselesaan dan kepercayaan kepada klien. Ia ini melibatkan kejujuran dan keikhlasan. Okey, di sini saya sertakan satu contoh conference case Fifi dalam veracity. Fifi ni merupakan seorang kaunselor tetap di sebuah organisasi X. Beliau telah mempunyai seorang klien bernama Nisa. Beliau melakukan ujian personality warna terhadap klien untuk mengetahuilah kelebihan dan kekurangan dalam personality Nisa. So bila buat ni, dah siap buat ujian tu, untuk interpretasi ujian, Fifi ni hanya menghuraikan kelebihan klien sahaja tanpa menyatakan kekurangan yang ada pada personality klien. So benda ni membuatkan klien dia rasa percaya dirilah bahawa dia semuanya adalah positif. Benda ni telah dilihat bahawa menyalahi akta dan kod etika kaunselor, yang mana Fifi ni melanggar akta C3E bahagian iklan produk dan latihan, yang mana bila menyatakan bila membuat sesuatu latihan ataupun ujian, kaunselor ni perlu memberi maklumat yang bersesuaian kepada klien agar dapat membuat pilihan yang baik dan juga tindakan yang baik. So Fifi ni perlulah beritahu dengan sejujurnya kelebihan dan kekurangan yang ada pada klien, supaya klien ni dapat lakukan alternatif untuk jadikan yang negatif tu, si personality negatif tu, kepada positif. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada imposed value. Imposed value ini bermaksud nilai-nilai peribadi yang perlu dititik beratkan dalam sesi kaunseling. Sebagai seorang kaunselor, kita tak boleh memaksakan nilai peribadi ke atas klien dan perlulah menerima klien seadanya. Salah satu daripada kemahiran klien iaitu menerima tanpa syarat. Okey, sekarang kita akan lihat kepada conference case. Encik Fikri. Encik Fikri ni merupakan seorang yang panas baran. Dia mudah merasa marah terhadap perkara-perkara kecil.
selalu melepaskan kemarahan dia kepada orang lain, memaki orang lain, dan dia banyak kali dipecat daripada pekerjaan. Dan keluarga dia iaitu anak dan isteri juga takut untuk berdepan dengan dia sebab dia selalu dimaki dan dipukul oleh dia. So isteri dia yang tak tahan ni nak minta cerai daripada dia. Di situlah Cik Fikri ni sedar apa yang dilakukan salah, tapi dia suka untuk kawal sikap panas barang dia tu. Dia jumpa dengan kaunselor untuk selesaikan. Bila jumpa dengan kaunselor, cerita-cerita, kaunselor pun turut memaksakan nilai peribadi dalam kaunseling tu. Yang mana kaunselor pun cakap, patutlah isteri awak minta cerai, panas barang macam tu. Memang patut pun kena. Sindiran-sindiran macam tu akan membuatkan hati klien terluka dan merasa tidak diterima oleh orang ramai. Benda tu dapat kita lihatlah bahawa ianya menyalahi akta dan kod etika kaunselor. Pada akta A4B, bahagian nilai-nilai peribadi, yang mana kaunselor ni perlu peka dan sedar akan nilai peribadi. Tak boleh memasukkan nilai peribadi dalam sesi kaunseling. Perlu menerima tanpa syarat. Okey, seterusnya kita pergi kepada conflict of interest. Conflict of interest ni diartikan sebagai sikap manipulasi kaunselor demi kepentingan peribadi. Okey, di sini maksudnya kaunselor ni lakukan manipulasi peribadi. Okey, kita lihatlah kepada contoh conference case. Yang mana kes Mariana ni merupakan seorang kaunselor dekat pusat kaunseling universiti. Dia sering mengadakan bengkel berbayar untuk kepentingan profesionalnya. Mariana sering beri khidmat kaunseling kepada pelajar universiti. Jadi semasa dia buat sesi kaunseling tu, kaunselor pertama tu kepada pelajar lagi. Masuk sesi kedua tu dia mula menyelitkan promosi kepada bengkel dia. Cerita pasal bengkel dia, suruh pelajar-pelajar sertai bengkel dia walaupun benda tu tak berkaitan pun dengan pelajar. Okey, so benda ni dilihat menyalahi lah, yang mana pada akta C3F bahagian mempromosi kepada pelanggan, sepatutnya kaunselor ni tak boleh buat sebarang promosi dalam sesi kaunseling. Tak boleh selitkan sebarang promosi dalam sesi kaunseling. Jadi kaunselor ni tidak patutlah melakukan sebarang promosi. Jadi dapat dilihat bahawa Mariana telah melakukan pelanggaran akta dan kod etika kaunselor. Okey, dan yang terakhir adalah dual relationship. Dual relationship ini bermaksud perhubungan dua hala yang tidak profesional berlaku semasa sesi kaunseling dijalankan. Okey, maksudnya perhubungan yang tidak profesional antara kaunselor dengan klien. Okey, kita lihat kepada conference case Azita. Kes Azita ni dia adalah seorang kaunselor muda yang masih belum berkahwin. Beliau ni seringlah adakan sesi khidmat kaunseling ni. Jadi Azita ni telah didatangi oleh seorang klien yang meminta nasihat daripada dia lah. Klien ni segak dan menarik. Klien berjantina berlainan lah. Yang mana lelaki, dia merupakan seorang yang berkerjaya, iaitu seorang jurutera kimia di sebuah syarikat. Tapi lelaki ni telah berkahwin. Jadi lepas lakukan beberapa sesi bersama klien dia ni, Azita ni didapati jatuh cinta kepada klien dia. So lepas tu Azita ni mula menggoda klien dia dengan berpakaian yang tidak sepatutnya, berkata-kata manis dan sebagainya. Akhirnya klien tersebut juga telah tergoda dengan Azita dan menjalinkan hubungan secara rahsia daripada isterinya. So benda ni dapat kita lihatlah di sini berlakunya dual relationship yang tidak profesional antara kaunselor dan klien. Benda ni amat menyalahi kod etika pada akta A5A bahagian klien semasa, yang mana pada seksyen ni menjelaskan bahawa interaksi ataupun perhubungan yang tidak profesional antara klien dengan kaunselor adalah sangat tidak dibenarkan dalam sesi kaunseling. Sebenarnya ni dapat dilihat bahawa Azita ni telah melakukan pelanggaran akta dan kod etika kaunselor. Okey, berikut adalah semua huraian yang telah saya lakukan berkaitan dengan akta dan kod etika kaunselor. Akhir sekali, saya mengharapkan bahawa semua pihak peka terhadap akta dan kod etika kaunselor yang mana amat berperanan penting sebagai garis panduan dalam profesyen kita supaya mendapat kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.